daripada Nazareth tu, bergeraklah tentera salib ni nak pergi ke Bukit Hittin, yang waktu tu orang Islam ni dah berada di Bukit Hittin, diorang dah conquer perigi kat situ. So waktu bergerak daripada Nazareth nak pergi ke Bukit Hittin ni, banyak sangat diasakan dan dilakukan oleh tentera Islam. So ini antara strategi yang hebat lah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sebabnya seolah-olah macam Salahuddin Al-Ayyubi ni dia baca Sun Tzu The Art of War lah, sebab dia tak nak bagi askar salib ni, tentera salib ni selesa. Dia sentiasa nak kacau. Tujuannya bukannya nak bunuh sangat pun tentera salib ni, tapi dia nak bagi orang tentera salib ni rasa rimas, rasa diorang ni macam demoralize lah, disebabkan oleh asakan yang kecil-kecil ni, panahan demi panahan daripada tentera Islam. Kemudian setelah sampai saja di Bukit Hittin tu, mudah sangat kerja yang dilakukan oleh tentera Islam. Walaupun tentera Islam yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu ada hanya seramai 30,000 orang. So waktu tu tentera salib ni dikepung oleh tentera Islam. Tentera Islam waktu tu banyak sangat advantage. Diorang ni banyak sangat kelebihan lah. Dah lah diorang duduk kat atas bukit, diorang dah conquer perigi, kemudian diorang ni motivated, campur pula dengan tentera salib tadi yang telah demoralize dengan asakan yang kecil-kecil daripada tentera Islam tadi. So kemudiannya diorang ni menang. So dua orang ni tadi, Guy de Luzion dengan Reynald of Chatillon ni ditawan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudiannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bagi air dekat Guy de Luzion ni, sebab dia kata, aku tak dengar pun cerita tentang hang hina Nabi Muhammad, tapi ni hang ni Reynald of Chatillon ni, dulu aku dengar hang macam kerek sangat ni, hang selalu hina Nabi aku. Waktu tu dia keluarkan pedang dia, terap, dia potong kepala Reynald of Chatillon tu, bersepailah kepala dia, mati Reynald of Chatillon tu, dan tertunailah sumpah dia dulu waktu dia dengar berita tentang penghinaan Nabi Muhammad SAW ini. So kemudiannya bergeraklah tentera Islam pergi ke arah Baitul Maqdis, dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memasuki Baitul Maqdis tu melalui Babur Rahmah, Gate of Mercy waktu tu. So kemudiannya setelah sampai ke Baitul Maqdis tu, dibebaskan. 2 tahun kemudian datanglah King Richard the Lionheart. Konon-kononnya macam nak datang, nak bebaskan semula lah Baitul Maqdis ni, nak tawan balik. Tapi waktu tu disebabkan cuaca Baitul Maqdis ni sangat-sangat panas, so dia tak dapat nak tahan cuaca tu, dia pun jatuh sakit teruk sangat. So satu riwayat yang aku baca ni, sebenarnya tabib yang datang kepada King Richard Lionheart ni yang untuk sembuhkan dia sebenarnya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. So bila King Richard ni dapat tahu Sultan Salahuddin sendiri yang datang untuk sembuhkan dia, dia pelik lah. Patutnya hang datang bunuh aku, tapi hang datang ni hang sembuhkan aku, hang bagi ubat kepada aku. So waktu tu Sultan Salahuddin cakap, aku sebagai orang Islam yang berguru, yang belajar daripada Nabi Muhammad SAW, aku tak dibenarkan untuk serang musuh aku waktu dalam keadaan sakit. So waktu ni kalau kita baca cerita ni memang goosebump lah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni memang seorang yang bukan calang-calang. Kemudiannya King Richard ni dapat saja tahu macam tu, dia terus pulang balik ke England, dan dia tahu waktu tu Baitul Maqdis ni berada di satu tangan yang lebih layak menjaga dia, iaitulah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. So tak lama lepas tu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni dia meninggal muda waktu tahun 57 tahun, tak tua sangat lah. So waktu tu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni waktu dia meninggal, mungkin korang tahulah, dia ni meninggal dalam keadaan dia meninggalkan hutang. Dia ada 1 dinar 47 darham saja dalam tangan dia. Sebagai seorang sultan, sepatutnya sultan ni ialah banyak duit lah kan, tapi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni dia meninggalkan hutang, dan pengurusan jenazah dia tu sendiri pun sampai kena tong-tong, kena collect dengan orang untuk menguruskan jenazah dia. Itulah macam mana sebenarnya nak cerita Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni. Sebab tu sampai hari ni nama dia disebut bukan sahaja dalam kalangan orang Islam, tapi dekat orang barat pun, dekat negara-negara barat pun banyak sangat menyebut nama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang panggil sebagai Saladin, sebab dia ni orang yang pemaaf, dia ni orang yang sangat visionaries, dia ni orang yang berjiwa besar, dan dia ni suka sangat bersedekah dekat rakyat dia. Kalau orang datang dekat tempat dia minta duit, kalau dia tak ada duit, dia akan suruh orang tu datang pula esoknya. Kalau ada duit, dia akan bagi kat orang tu. Satu sultan yang sangat agung lah kalau aku nak bagi tahu kan.